Kita kembali dalam video pembelajaran yang seterusnya. Okey, untuk video kali ini kita akan belajar bab yang kedua ke. Okey, bab yang kedua tajuk dia ialah 我的家人我的家人 Okey, maksud dia apa? 我 saya, adalah punya. 我的 saya punya, 家人 家人, perkataan ini yang akan jadi fokus untuk pembelajaran kita untuk topik ini, okey? So 家人 ini maksud dia apa? Awak tengok dekat gambar ni. Awak boleh tahu yang gambar ini ialah keluarga. Dia ada bapa, mak, adik, kakak, okey? Dan juga adik lelaki. So ini ialah keluarga lah. So fokus dia ialah pada 家人. 家人 ini ialah keluarga. So tajuk dia ialah 我的家人, saya punya keluarga. Baik, awak boleh buka modul kamu dalam muka surat 19. Okey, buka sekejap. Modul muka surat 19 dan kamu akan tengok perkataan-perkataan baharu. Kita bahasa Mandarin panggil 生词. 生词. Ini 生词. Maksud dia ialah perkataan baru. So ada banyak perkataan baru kat sini. So saya nak kamu ikut Lausha sebut satu-satu. Okey? 家 家 家 有 有 有 几 几 几 个 个 个 人 人 人. Kat sini awak hati-hati dengan sebutan huruf R. So dia bukan ren, dia tak ada getar. Kamu kena keraskan lidah kamu. So dia akan jadi ren. Okay. Next. 他们 他们 他们. Okay. So awak tengok men ini ialah tak ada apa-apa nada. So dia ialah natural tone. So awak pendekkan sebutan dia. So dia akan jadi 他们 他们 T, so kita dah belajar T kena keluarkan angin. So dia akan jadi ta. Okay, 他们 Next. 没有 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 Seterusnya 和 和 和 Kemudian yang bawah 谁 SHEIA. Okay, so sebutan dia ialah 谁. Nada kedua naik atas ya. 谁 谁. Okay. Seterusnya sebelah dia 爸爸 爸爸 爸爸. Okay, bawah dia mama mama mama. Kemudian bawah dia 姐姐姐姐姐姐. Okay, IE, final IE sebutan dia IE. So JIE dia akan jadi jie dengan nada ketiga ya. Okay, jie jie. Okay, seterusnya ge ge ge. Bawah dia ti. D D dia bukan DD. D awak sebut macam huruf T tapi kurangkan angin dia. So dia akan jadi ti. Dan bawah dia mei.
Mei, Mei. Okey, kalau awak perasan, semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keenam-enam shengci, keenam-enam perkataan baharu ini, dia mempunyai dua sukata yang sama. BA, BA. Ba belakang pun ba, ma belakang pun ma, jie belakang pun jie. Tapi, okey, bila dua suku kata yang sama ini, depan dia ada nada, kemudian belakang dia tak ada nada. Belakang dia ialah natural tone. So, bila kamu sebut dia, jangan kasih ada tone lah. Contoh, dia akan jadi pa, pa. Bukan pa, pa. Itu pa belakang tu tak ada nada kan. Kita pendekkan dia. Dia akan jadi pa, pa. Sama juga dengan mama. Nampak? Ma belakang tu saya pendekkan sebutan dia ya. Mama. Okay. Kemudian, jie, jie. Jie, jie. Nampak? Jie belakang tu saya pendekkan sebutan. Ge, ge. Ge, ge. Okay. 弟弟，弟弟，妹妹，妹妹。Okey. Dan yang terakhir sekali, liang, liang, liang. Okey. Baik. So, yang ni kita nak kamu sebut dengan laoshi saja dahululah. Okey. Sekali lagi, saya sebut sekali dan kamu ikut praktis lagi. Sebut sekali lagi. Okey. Ikut laoshi. 家，家，有，有，鸡，鸡. Nampak J, nipiskan sebutan dia. J. Okey, seterusnya. Ke, ke. Ran, R, R kita keraskan lidah. Ran, ran, 他们，他们，没有，没有，和，和，谁，谁，爸爸。妈妈，姐姐，哥哥，弟弟，妹妹，两。Okey, baik. So, kamu sebut sendiri ya. Bila laoshi sebut, ada pause sikit kat situ. So, kamu boleh ikut sekali sebutan sendiri dengan mengikut sebutan laoshi. Okay. Seterusnya, saya bagi masa untuk kamu scan kehadiran dahulu. Jangan lupa untuk kamu login email MOE. Okay? Dan bila dah masuk tu, scan dan kamu akan terus bawa ke Google Form. Dan Google Form itu akan ditutup tepat jam 12 malam ini. Okay? So, awak scan kehadiran dahulu. Okay? So, kita terus. Baik, so tadi kita dah belajar sebutan untuk perkataan. So hari ini Laoshi akan terangkan maksud dia apa. Okey, so tengok yang pertama, sebutan dia ialah jia. Okey, jia. Jia ini maksud dia ialah rumah. Okey, so kalau awak nak cakap rumah saya punya rumah, dia akan jadi 我的家. 我的家, 我 saya, 的 punya, 家 ialah rumah. Bahasa Inggeris panggil my home. Okey, jia sahaja maksud dia ialah rumah. Kalau awak nak menggambarkan orang yang dalam rumah tersebut ataupun ahli keluarga dalam rumah tersebut, kamu boleh tambah 家人, 家人, 家人. Kat sini ada penambahan perkataan ren. Tengok balik maksud ren ini apa? Ren ini maksud dia ialah orang. So, 家人 maksud dia ialah rumah orang ataupun kita panggil orang yang berada di dalam rumah tersebut. So, siapa orang yang berada di dalam rumah tersebut? Orang yang berada di rumah tersebut ialah kamu punya keluarga. Okay? So, 家人 maksud dia ialah keluarga. Termasuklah awak punya mak, ayah, adik-beradik semualah.
Okey, selain daripada jiaren, keluarga juga kita boleh guna perkataan ini iaitu jiating. Jiating. Okey, so jiaren maksud keluarga, jiating juga maksud dia ialah keluarga. So kalau awak nak cakap saya punya keluarga ataupun keluarga saya dalam bahasa Melayu, tapi dalam bahasa Mandarin biasanya dia tak jadi ayat pasif, dia akan jadi ayat aktif. So disebabkan banyak guna perkataan punya, te, de tu, te, okey. So dia akan jadi saya punya keluarga dalam bahasa Mandarin, dia akan jadi 我的家人，我的家人 ataupun 我的家庭，我的家庭。Okay, so 家人 dan juga 家庭 maksud dia ialah keluarga. Terusnya, so kita tengoklah nama-nama ahli keluarga kat sini. Kita ada ayah dan juga mak lah. So ayah kita sebut papa. Boleh ingatlah, mak kita sebut mama. Okay, so kena ingat kalau perkataan yang ada dua sukukata yang sama, biasanya yang belakang, sukukata yang belakang itu kita naturalkan dia, tak ada sebarang tanda nada ataupun tak ada sebarang nada lah. So dia akan jadi papa. Ingat B sebutan dia macam P, ya, bukan baba, sebutan dia ialah pa. So dia akan jadi papa. Okay. Ayah papa, mak mama. Okey, kemudian kita pergi kepada wo ni saya lah. So awak bayangkan awak ni berada di tengah-tengah, maksudnya awak ada abang, kakak dan juga adik. Okey, so kita pergi kepada abang dahulu. Abang sebutan dia ialah ini, ge, ge, abang. Kemudian kakak sebutan dia ialah jie, jie. Okey, ge abang, jie kakak. So awak tengok perkataan jie, awak tengok karakter dia, hanzi jie, awak akan nampak satu lagi karakternya ini. Ingat tak kita belajar tulisan karakter yang lepas? Saya bagi tahu kalau karakter ini dia mesti menggambarkan perempuan. Okey, so jie adalah karakter ini sebab jie ini ialah perempuan, kakak ialah biasanya perempuan. Tengok pula pada karakter mama. Karakter mama pun ada juga karakter perempuan inilah. Mak mestilah perempuan kan? So kat di sini. Okey, itu yang atas kamu, abang ge, kakak jie. Okey, itu yang atas kamu, abang, kakak. Kalau yang bawah kamu dalam bahasa Melayu biasanya kita panggil adik saja, betul? Kita panggil adik tu maksudnya dia boleh jadi adik lelaki, dia boleh jadi adik perempuan. Dua-dua tu kita panggil adik. Tapi dalam bahasa Mandarin panggilan dia bezakan lah. Kalau adik lelaki sebutan dia ialah titi. Titi. Titi ialah adik lelaki. Kalau adik perempuan sebutan dia ialah mei. So titi adalah adik lelaki, mei adik perempuan. So biasanya kamu kena ingat empat perkataan inilah. Abang, kakak, adik lelaki, adik perempuan. Abang sebutan dia ialah ge. Kakak sebutan dia ialah jie. Adik lelaki sebutan dia ialah titi. Dan adik perempuan sebutan dia ialah mei. Okey, so itu ialah panggilan pada ahli keluarga kamu. Seterusnya kita tengok perkataan yang ini. Kita ada perkataan you dan juga perkataan mei you. Okey, so ini nampak ni ada tanda pangkah ni. Maksud dia ialah berlawanan. Okey, you lawan dia ialah mei you. Okey, maksud dia apa? You maksud dia ialah ada ataupun mempunyai. Okey, contoh ayat. 我有弟弟。我有弟弟。Maksud dia apa? 我 saya, 有 ada, 弟弟. Titi ni tadi apa? Adik lelaki. 我有弟弟. Saya ada adik lelaki. Okey. So kalau awak nak cakap saya ada emak, saya ada emak pun boleh jugalah. Dia akan jadi 我有 emak tadi apa? Mama. 我有 mama. Baik, 有 maksud dia ada.
Lawan dia ialah tiada. So tiada kita guna perkataan ini. Sebutan dia ialah 没有没有没有没有没有 okey, so 没有 maksud dia ialah tiada. Okey, contoh dia, contoh ayat 我没有弟弟我没有弟弟 maksud dia apa? Saya tak ada titi, adik lelaki. 我没有弟弟 ataupun orang dah cakap 我没有ayah, saya tak ada ayah. Contoh awak anak yatim, ayah dah tak ada, so awak cakap 我没有爸爸。我没有爸爸， saya tiada ayah. Okey, so 有 ada, lawan dia ialah 没有。Okey, seterusnya kita tengok perkataan ini, ji. Okey, ji ini ialah kata tanya dan maksud dia ialah berapa, how much. Okey, so perkataan ini kamu kena ingatlah ji, sebab nanti dalam topik membeli makanan, topik duit, topik yang berkaitan dengan nombor, kamu akan, kalau nak tanya soalan, kamu akan guna perkataan inilah, iaitu ji. Maksud dia ialah berapa. Okey, seterusnya bawah dia ge. Okey, ge, ge. Ge ini ialah penjodoh bilangan, dan biasanya untuk orang ataupun kalau dari segi spoken language, kalau kita gunakan untuk semua benda, semua benda penjodoh bilangan, awak boleh guna perkataan ge. Okey, kalau bahasa Melayu kan kita ada contoh sebuah kereta, sebuah rumah kan, ataupun sebatang pensel, sehelai kertas. Okey, tapi dalam bahasa Mandarin pun ada juga banyak penjodoh bilangan dia. Tapi kalau nak selamat ataupun secara common ataupun secara mudahnya, awak boleh guna perkataan ge ini untuk kesemua benda. Okey, contoh kalau penjodoh bilangan tu dia kena ada bilangan lah, 1, 2, 3. Kalau awak nak cakap satu orang cikgu, seorang cikgu, satu, dia akan jadi i, betul? I. Ge, satu orang ge, penjodoh bilangan dia awak guna ge, cikgu, lao shi. Dia akan jadi i ge lao shi, satu orang cikgu. Kalau awak nak cakap satu orang kakak, seorang kakak, satu orang kakak, so satu tu bilangan lah, penjodoh bilangan dia orang. So dalam bahasa Mandarin awak guna perkataan ge juga. Kakak kita guna perkataan jie. So dia akan jadi i ge jie. I ge jie, satu orang kakak. So begitulah penggunaan ge ini, dia macam penjodoh bilangan. Dan dia mesti ada bilangan lah, dia kena ada nombor di hadapan dia. 1, 2, 3, 4 sampailah 10 tu. Okey. Dan bawah sekali ialah yang ni, ren. Ren ini maksud dia ialah orang. Okey, kan tadi kita dah tengok jiaren. Jiaren tu maksud dia adalah keluarga. Kalau kita pecahkan dia, jia itu ialah rumah. Ren itu ialah orang. So bukannya maksud dia orang rumah, tidak. Maksud dia ialah orang yang berada di dalam rumah tersebut ialah family kamu. So jadilah perkataan jiaren. Okey. So kalau digunakan ren, digunakan secara tunggal, maksud dia ialah orang. Okey. So yang ini biasanya digunakan dalam topik ini, digunakan ketiga sekali lah untuk bertanyakan tentang berapa orang ahli keluarga. Rumah awak ada berapa orang? So awak akan jumpa soalan ini. Ni jia you ji ge ren? Okey, saya ulang sekali lagi. Ni jia you ji ge ren? Okey, ni jia awak punya rumah. Ni te, kalau nak bubuh te kat sini pun boleh juga. Kalau tak nak pun tak apalah. So ni jia maksud dia awak punya rumah. Rumah awak. Yo ni apa? Ni ada dekat atas tadi, baru kita belajar lah. Yo maksud dia ialah ada ataupun mempunyai. Ji geran. Ji geran. Nampak kita gabungkan ketiga-tiga perkataan ini. Ji berapa, ge penjodoh bilangan bagi orang, ran orang. Maksud dia berapa orang.
几个人 berapa orang. Ni jia you ji ge ren. Okey. Ni jia rumah awak, you ada ataupun mempunyai, ji berapa, ge penjodoh bilangan, ren orang. Maksud dia berapa orang. Okey. So macam mana awak nak jawab soalan ini? Yang ini dia tanya awak kena tengok dia punya kata soalan dia dekat bahagian mana. Dalam ayat ini, dalam soalan ini, ni jia you ji ge ren. Okey, dalam soalan ini mana satu kata tanya dia? Kata tanya dia macam siapa, di mana, berapa kan? So kat sini kata tanya dia ialah pada perkataan ji. Maksud dia ialah ji. Okey, maksud dia ialah berapa. Okey, so ni jia you ji ge ren. Awak punya rumah ada berapa orang. Okey, so nak jawab, kamu hanya ubah dia punya ini depan, kata nama, dan juga jawablah kata tanya dia. Okey, so kata tanya dia ni awak. So kalau awak nak jawab, awak jangan guna ni juga. Ni kan maksud dia awak. So kalau awak nak jawab, awak gunakan jadi saya. So perkataan yang sesuai ialah wo. Okey. Kemudian ambil balik jia, wo jia saya punya rumah, you ada. Okey, kat sini ji ni berapa kan? So berapa? Jawapan kamu kena jawab dengan nombor lah. 1 2 3 4 5. Okey. Contoh kalau awak nak cakap rumah awak ada 3 orang saja. So 3 kita guna perkataan san, 1 i, 2 r, 3 san. Okey, so san kat sini lah. Wo jia you san ge ren. Ge ambil balik, ren pun ambil balik. Okey, dia akan jadi wo jia you san ge ren. Maksud dia apa? Wo jia rumah saya, you ada, san 3, geren orang lah, 3 orang. Okey, wo jia you san geren, rumah saya ada 3 orang. So kat sini dia gabungkan perkataan ji berapa, ge penjodoh bilangan bagi orang, ren maksud dia ialah orang. Okey, ini yang saya nak bagi tahu ni, penggunaan ge ini. Okey, penggunaan ge ini of course bila penjodoh bilangan dia mesti ada bilangan lah, i, er, san, se. Okey, kemudian belakang ni ialah kata nama. Okey, depends on apa yang kamu nak bagi tahu. Contoh ayat, contoh suku kata, contoh frasa suku kata pula. Frasa ni i, ge, i, ge. So i ni ialah bilangan 1. Okey, kemudian penjodoh bilangan guna ge. Kemudian ge. Ge ni tadi siapa? Abang. So abang ialah kata nama lah. So i, ge, 1 orang abang. Okey, ini 2个妹妹2个妹妹. Baik, liang ni apa pula cikgu? Okey, liang maksud dia ialah 2. Tapi kalau 2, kalau kita bilang nombor 1 2 3 awak bilang 1 sampai 10, awak sebut r, i, r, san, se kan, uliuk sampai habis. Ataupun kalau kamu baca nombor, contoh nombor plate kereta 143 kan. 1 2 3 nombor plate kereta tu awak baca i, r, san. Okey, guna r. Tetapi kalau bilangan, kalau bilangan contohnya 2 orang, 2 pasang, 2 ketul, ataupun 2 apalah yang penjodoh bilangan, so penjodoh bilangan pun it's a bilangan lah. So 2 dia awak kena tukar sebutan dia jadi liang. Okey, yang ni kena hati-hati sikit lah. Liang. Okey, 2 saja, yang lain semua tak ada masalah. Kalau 20 dia tak ada jadi liang shi, dia still jadi 20, dia still jadi shi. Okey, contoh 23 dia bukan liang shi san, tidak, dia still lagi shi san. Cuma 2 saja ni special. Okey, 2 yang kurang daripada 10 lah. So 2 orang mei ni tadi siapa? Mei ni ialah adik perempuan. So 2个妹妹, 2 orang adik perempuan. Okey, so yang ini 3个弟弟,
3个弟弟. 3 ni berapa? 3 ni 3. So 3个弟弟maksudnya 3 orang. Titi ni siapa tadi? Adik lelaki. Okey. 3 ini ialah bilangan nombor, ge ini ialah penjodoh bilangan dan titi ini ialah kata nama. 3个弟弟. 3 orang adik lelaki. So begitulah penggunaan ge inilah sebagai penjodoh bilangan. Okey. Seterusnya, kita tengok perkataan yang bawah ini. Sebutan dia ialah谁, okey, 谁 ini pun juga ialah kata tanya. Okey, kalau sebelum tadi kata tanya dia ialah berapa kan? Ji, okey. So yang ini pula kata tanya dia ialah 谁. Maksud dia ialah siapa. Okey. Baik. Contoh ayat. Contoh perasa. 他是谁? 他是谁? Okey, 谁 ini ialah siapa. Dalam bahasa Melayu, 谁 siapa kita letak di hadapan, betul? Siapakah dia? Siapakah itu? Siapakah kamu? Okey. Tapi dalam bahasa Mandarin, dia punya kata tanya dia letak di belakang. 谁 siapa diletak di belakang ayat lah. Okey. Baik, diletak di belakang ayat. Okey. Contoh, 他是谁? Okey, 他 ini siapa? 他 ini 我 saya. Ini ulang kaji balik semula ya. 我 saya, ni awak, 他 siapa? Orang yang ketiga iaitu dia. Okey. 他是谁? Dia 是 dah belajar. 是 ialah kan. 他是谁? Dia ialah siapa. Kalau awak nak tanya siapa dia? Dalam bahasa Melayu kita panggil siapa dia, kan? Dalam bahasa Mandarin dia panjang. Dia ialah siapa. Dia jadi macam ayat aktif. Okey, macam saya cakap tadi kita tak guna macam rumah saya, bapa saya, siapa dia kan. Itu pendek-pendek. Dalam bahasa Mandarin ayat dia akan jadi aktif, yang panjang. Okey, yang ayat skema. So dia akan jadi dia ialah siapa. Dia akan jadi 他是谁? 他是谁? Dia ialah siapa. Kalau awak nak cakap awak ni siapa? Siapa awak? Guna awak. Awak apa? Ni. Okey. So dia akan jadi 你是谁? 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 Awak ialah siapa? Okey. So inilah penggunaan 谁 siapa. Dia kena letak di belakang ayat. Okey. Dia bukan macam bahasa Melayu. Bahasa Melayu kena letak di hadapan. Okey. Dalam bahasa Mandarin dia letak di belakang ayat. Okey. Contoh satu lagi. 他们是谁? Okey. 他们是谁? Maksud dia ialah mereka ialah siapa. 他们ini apa? Okey. Bila awak tambah men ini, okey, dia akan jadi plural, ramai. Okey. Kata ganti nama tadi kita ada belajar wa, saya, ni, awak dan dia, ta. Betul? Itu semua seorang-seorang. Wa, saya seorang. Ni, awak ni seorang. Okey. Ta, dia tu maybe seorang. Okey. Orang yang ketiga tu seorang. Kalau awak jadikan dia ramai, contoh dia macam saya seorang apa? Kalau nak mewakili diri awak yang ramai, kami kan. Kalau nak cakap dengan orang yang kedua, kamu ataupun korang, okey. Kemudian nak cakap orang yang ketiga, mereka, okey. Kalau jadinya ramai tersebut, kamu hanya tambah men saja di belakang dia untuk mengpluralkan kata nama tersebut, untuk meramaikan kata nama tersebut, okey. So kalau nak cakap kami, saya ni ramai, kita orang, kami, dia akan jadi 我们, 我们, kami, okey. Kalau nak cakap korang, kamu semua, korang, dia akan jadi 你们, 你们. Kalau nak cakap mereka tu ramai orang, okey. So dia akan jadi 他们, okey. Itulah fungsi
men ini dia akan mengpluralkan, dia akan menjadikan kata nama itu menjadi banyak. Okey, bukan saja pada wo saya, ni dan juga ta, bukan saja pada wo men kami, ni men kamu korang, ataupun ta men mereka ramai. Kalau awak nak meramaikan contoh cikgu-cikgu, kita tak guna 老师 tak. Kalau awak just tambah men juga, dia akan jadi 老师们 老师们. Maksudnya cikgu tu ramai. So dia akan jadi cikgu-cikgu lah. Kalau awak nak cakap para ibu, para bapa, bahasa Melayu kan, ibu-ibu, bapa-bapa, kita buat pengulangan ataupun awak letak perkataan para di depan kan, para ibu, para bapa kan. Tapi dalam bahasa Mandarin awak just tambah men saja di belakang kata nama tersebut untuk menjadikan dia ramai. Contohnya papa men. Papa men maksud dia ialah bapa-bapa sekalian. Mama men maksud dia ialah emak-emak sekalian. Okey, itu ialah fungsi men ini. Okey, so kat sini dia kata tamen. Tamen tadi siapa? Mereka. 是谁 ialah 谁 maksud dia ialah siapa. 他们是谁 mereka ialah siapa. So itulah penggunaan perkataan 谁, sorry bukan 谁, sebutan dia ialah 谁 谁 谁 itu maksud dia ialah siapa dan dia letak di belakang ayat. Okey, so nak cakap dia ialah siapa, 他是谁. Okey, awak ialah siapa, who are you, awak ialah siapa, dia akan jadi 你是谁 dan seterusnya. Okey, baik, dan seterusnya ialah yang ini. Yang ini data tutup ni, laushe off dulu. Okey, baik, so kat sini perkataan seterusnya ialah he. He maksud dia ialah dan. Contoh, 我和你, saya dan awak, aku dan engkau lah. 我和你. Okey, yang ini seterusnya papa和妈妈. Papa和妈妈. Siapa papa和mama ni? Bapa dan juga emak. Papa dan mama. Kalau nak cakap papa dan saya, bapa dan saya, dia akan jadi papa he saya, 我 papa he 我 bapa dan saya. Okey, so he ini maksud dia ialah dan. Contoh satu lagi, kalau awak nak cakap emak dan kakak, emak dan kakak. So emak tadi guna perkataan mama dan he. Kakak tadi apa? Jie. Dia akan jadi mama he jie. Okey, so next. Baik, so seterusnya kita akan tengok pada 语言重点. Okey, 语言重点ini maksud dia ialah fokus bahasa. Maksudnya tadi perkataan-perkataan yang kita dah belajar tadi dan juga dijadikan sebagai frasa, sekarang awak akan gunakan dia, applykan dia dalam perbualan yang kamu boleh gunakan dalam kehidupan seharian. So awak boleh rujuk kamu punya modul muka surat 21 dan muka surat 22. Boleh buka modul sekarang, muka surat 21 dan juga muka surat 22. Okey, dah buka. Sekarang kita tengok yang pertama, yang ini. Okey, so ini ialah soalan yang biasanya orang akan tanya kamu pasal keluarga. Okey, so dia akan tanya, 你家有几个人? Okey, sekali lagi. 你家有几个人? Okey, 你家有几个人? Maksud dia apa? 你家tadi baru kita belajar kan? Yang ni ada gabungan ji, ge dan juga ren. Tiga perkataan yang kita gabungkan tadi. 你家 awak punya rumah. 有 有ini maksud dia apa tadi? 有 lawan dia ialah 没有. 没有 tiada. Kalau 有 maksud dia ada. Okey? 你家有 awak punya rumah ada 几个人. Okey? So 几 ini tadi ialah kata tanya dan maksud dia ialah berapa. Ge tadi saya dah tunjuk. Ge ini ialah penjodoh bilangan untuk orang. Okey? Ren ini maksud dia ialah orang. So dia tanya apa? Berapa orang? Okey? 你家 awak punya rumah
有 ada 几个人 berapa orang. So kamu nak jawab macam mana? Kamu jawab macam tadi Lausha dah bagi tahu kan. Okay? So kamu tukar yang depan ini dan juga kamu tukar yang inilah. Bukan penjodoh bilangan, kamu tukar kata tanya dia tadi. Okey. So soalan dia ni, awak, engkau. So nak jawab jangan guna ni balik, kena tukar saya. So dia akan tukarkan kepada 我. Okey. Lepas tu jia ambil balik, you ambil balik Dia akan jadi 我家有 saya punya rumah ada 我家有 saya punya rumah ada. So ini G ini ialah berapa kan. So dalam jawapan jangan ada G balik. Takkanlah awak nak bagi tahu saya punya rumah ada berapa 6. Jangan ada perkataan berapa balik. So G ini awak tukarkan terus kepada nombor ataupun bilangan. Contoh kalau awak nak cakap ada 3 orang, keluarga kamu ada 3 orang, rumah awak ada 3 orang, so awak guna perkataan san inilah. Okey. So 我家有3个人. Ni jangan lupa, 个人ni pun kena ada balik lah. 3 orang-orang lah. 3 penjodoh bilangan bagi orang. 3个人. So ayat yang penuh dia akan jadi 我家有3个人. Okay. 我家有3个人. Saya punya rumah ada 3 orang lah. 3 orang. Okey. Baik. So sekarang pula kita nak praktis nombor. Okey. So kalau siapa yang tak ingat ataupun kalau biasanya kamu dah biasa dengarkan 1, 2, 3 tapi tak boleh nak ikut yang betul-betul punya. So sekarang Lausha akan ajarlah secara ringkas nombor 1 sampai 10. Okey. So 1 yang ini sebutan dia ialah I. Okey. 2 R. 3 San. 4 4 5 Okey. 6 sini sebut bentuk dia macam ni. Okey. 6 sebutan dia ialah 6. Okey. 7 bentuk macam burung. 7 ialah 7. 8 8 9 9 10 10. Okey. So dia akan jadi I 1 2 3 I 2 san. Okey. 4 5 kat sinilah. 4 ialah 4 5 Okey. 6 6 7 7 8 8 9 9 dan 10 10. Okey, so dapat 1 sampai 10. So kalau awak nak proceed kepada belas-belas, okey, contoh lepas 10 kita ada 11 kan. So kamu guna perkataan shi i, ambil 10 ambil 1. So jadilah 11. 10 tambah 1 sama dengan 11 kan? So dia akan jadi shi i 11 lah. 10 1. Shi i 11. Kalau 12 pun sama juga. Ambil 10, ambil nombor 2. So 10 tadi ialah shi, 2 ialah 2. So dia akan jadi shi 2. Okey? Contoh lagi, kamu nak cakap 15. So ambil 10 dan juga ambil 5. So dia akan jadi 10 5 So dia akan jadi 15. Maksud dia ialah 15. Itu ialah nombor. Okay? So lepas ni Lausha akan bagi satu sesi untuk nombor sahaja. Okay? Tapi ini secara ringkas dahululah. So tadi kalau awak nak bagi tahu yang keluarga awak ada berapa orang, so awak letakkan kat sini. So kalau awak nak cakap keluarga awak ada 6 orang, so 6 guna perkataan mana satu? Yang ni 6. Maksud dia ialah 6. Okey. So dia akan jadi 我家有6个人, 6 orang.
Okey. So contoh lagi awak nak cakap keluarga saya ada 9 orang. So 9 guna perkataan apa? Yang ini jiu. Okey. So dia akan jadi 我家有9jiu 9 9个人 9 orang. Okey. So kalau awak nak cakap keluarga awak ada 2 orang je, awak dengan mak awak. Awak nak tunggal, lepas tu awak ada mak sahaja. So 2 kan. So jangan guna Lepas kata jangan guna yang ni special untuk bilangan. Kalau nak gunakan dengan penjodoh bilangan ge ini. So 2 jangan guna tapi awak guna perkataan yang ini iaitu liang. Okey. Liang. So dia akan jadi 我家有2个人. Okey. 我家有 saya punya rumah ada 2 个人 2 orang. Okey. Baik, so itu untuk bagi tahu bilangan. Kemudian orang akan tanya lagi, contoh kan awak bagi tahu keluarga awak ada 4 orang. 4 orang. 4 guna perkataan se. Awak pun bagi tahu 我家有4个人。我家有4个人. Saya punya rumah ada 4 orang. Lepas tu orang nak tahulah siapa 4 orang tu kan? Siapa 4 orang yang berada dalam rumah tu? So nak tanya, dia akan guna yang ini. Dia akan guna soalan ini iaitu 他们是谁？他们是谁？ Okay, sekali lagi. 他们是谁？ So kat sini pun kita dah tengok tadi kan dia punya frasa dia. So kat sini mana satu kata tanya? Kalau kat sini kata tanya dia ialah ji, berapa kan? So yang soalan ni pula mana satu kata tanya dia? 他们ke? 是ke? 谁 ke? Mana satu? Kat sini, yes. Kata tanya dia yang paling belakang sekali iaitu 谁. Maksud dia ialah siapa. So, dia tanya 他们是谁? 他们tadi maksud dia apa? Dia kata tanya ya. 他们maksud dia ialah mereka. Kan? Kalau ta saja dia seorang. Kalau 他们 jadi ramai, dia yang ramai iaitu mereka. So 他们是谁? Mereka ialah siapa? 他们是谁? Mereka ialah siapa? So macam mana nak jawab? Sama juga, awak hanya tukarkan dia punya kata nama dan juga kata tanya. Okey? So kata nama dia tanya 他们 mereka. So kalau orang tanya mereka, adakah kamu nak jawab saya? Adakah kamu nak jawab dengan menggunakan 我? Tidak, sebab dia tak tanya awak, dia tanya dia ataupun mereka. Okey, so awak gunakan balik 他们lah. Nak jawab guna balik 他们 mereka. Macam bahasa Melayu lah, mereka ialah siapa? So awak nak jawab mereka ialah so guna balik 他们 ini. Okey. So 他们是 mereka ialah, yang kena ubah ialah perkataan 谁. Maksud dia ialah siapa. Sama juga macam kes yang tadi, 谁 ini jangan ada dalam jawapan kamu. 谁 ini awak tukarkan kepada siapa orang tersebut. Okey. So saya tutup ni sekejap. Okey, so kat sini ada pilihan jawapan dia. 他们是 mereka ialah siapa? Ada papa. Okey, kemudian ada mama. Ada 一个哥哥. 一个哥哥. Yang ni ada ge. Okey, ada 3 ge. Jangan salah silap. Ge yang belakang ini satu perkataan ya. Yang ini ialah abang. Yang ge ini ialah penjodoh bilangan. So 一个哥哥. 一个哥哥. 一个ni berapa? I ni berapa? 1. 一个哥哥. 1 orang abang. Okey. 2个姐姐. 2个姐姐. 姐姐 kakak kan? 2 berapa liang? Liang ialah nombor 2. Okey, 2 orang kakak. 2个姐姐. Okey. So yang ini 2个妹妹. 2个妹妹. 2个妹妹 maksud dia ialah 2 orang adik. Okey. 一个弟弟.
Iga titi. Iga titi berapa? Iga titi maksud dia ialah satu orang abang. Satu orang adik lelaki. Okey. Iga titi satu orang adik lelaki. Kemudian tutupkan dengan diri sendiri iaitu he wo. He wo. He ni tadi apa? Ingat tak kita dah belajar yang last sekali perkataan dia. He ini maksud dia ialah dan. He wo dan saya. Okey. So kat sini awak bagi tahulah awak punya keluarga tu siapa. Okey, contoh awak cakap awak ada mak, ayah, kemudian seorang abang dan diri sendiri. Okey. Awak diri sendiri awak ada mak, ada ayah, ada mak, kemudian abang seorang dan juga diri sendiri. So nak jawab soalan ini dia akan jadi 他们是 mereka ialah 他们是 papa, mama, 一个哥哥, satu orang abang, 一个哥哥, dan saya. Dan saya guna apa? He wo. So dia akan jadi 他们是 papa, mama, 一个哥哥, he wo dan saya. Okey. Contoh lain awak nak cakap keluarga saya ada mak, ayah, 2 orang kakak, 1 orang adik lelaki dan saya. 2 orang kakak, 1 orang adik lelaki dan diri sendirilah dan saya. So dia akan jadi 他们是 2 orang kakak guna apa? 2个姐姐. Okey. 1 orang adik lelaki, 1 orang 一个 adik lelaki, titi. 一个 titi, 1 orang adik lelaki, 和我 dan saya. Okey. So itulah, ini contoh. Kalau awak nak cakap awak ada 4, contoh yang awak nak cakap ada 4 orang abang dan saya. 4 orang abang. So 4 guna perkataan apa? Se inilah. Okey. So 4 orang abang dia akan jadi se ge ge ge. Se ge 4 orang, se ge 4 orang, ge ge abang. Dan saya he wo. 一个哥哥 he wo. Sama juga kalau orang nak cakap 2 orang adik lelaki dan saya. Keluarga kamu ada mak, ayah, 2 orang adik lelaki dan saya. So dia akan jadi 他们是 mereka ialah papa, mama, 2 orang adik lelaki. Macam mana nak buat 2 orang adik lelaki? 2 guna perkataan 2, penjodoh bilangan ge, adik lelaki titi. Dia akan jadi 2个弟弟. 2 orang adik lelaki, 2个弟弟, 和我 dan saya. Okey? So yang ini nanti kamu akan buat mengikut keluarga kamu sendiri. So kalau ada ramai, jangan lupa guna perkataan ge kat sini. Letakkan berapa orang. Contoh berapa orang, 2 orang ke 3 orang. Kemudian ge, kemudian siapa? Mak ke? Mak pula. Mak ada seorang je lah kan. Abang ke, kakak ke, adik lelaki ke, adik perempuan ke. Dan jangan lupa kena stopkan dengan, akhirkan dengan diri sendirilah. Iaitu he wo. Okey. Baik. Seterusnya. Yang ni, kalau dia nak tanya, ni yau apa mak? Okey, contoh dia kata, awak ada adik lelaki ke? Awak ada adik lelaki ke? Adik lelaki guna apa? Guna titi lah. Okey, so soalan dia akan jadi, ni yau titi ma? Ni yau titi ma? Ni yau, ni awak. Yau tadi apa? Ada, mempunyai. Titi, adik lelaki ma? Kah? Awak ada adik lelaki ke? Okey. So nak jawab, sama, kalau nak tanya, ditanya ada ke tak ada. So jawapan dia ada 2 kemungkinan. Okey. Sama ada ataupun tak ada lah. So kalau awak nak cakap saya ada adik lelaki, so dia akan jadi 我有弟弟. 我有弟弟. Saya ada adik lelaki. Kalau tak ada, so guna mana? Guna 没有. So dia akan jadi 我没有弟弟. 我没有弟弟. Okey?
Contoh satu lagi. Kalau dia tanya, Ni yao ge ge ma? Ni yao ge ge ma? Awak ada abang ke? Okay. So, kalau awak nak cakap, saya ada abang. Saya ada abang. So, dia akan jadi, 我有哥哥。我有哥哥。Saya ada abang. Kalau tak ada abang, saya tak ada abang. Dia akan jadi 我没有哥哥。我没有哥哥。Okay. So kat sini ada 3 tadi lah. Apa ni Yuyan Chongtian ataupun fokus bahasa. So yang pertama tadi dia nak tanya berapakah bilangan. So dia akan jadi jigeren. Berapakah bilangan? Jigeren. So nak jawab awak kena bagi tahulah wajayo berapa orang. Okay. Kemudian tamen shi shay. Soalan kedua, tamen shi shay. Tanda tanya dia ialah pada shay. Maksud dia ialah siapa. Okey, so awak kena bagi tahu siapakah orang yang berada dalam rumah kamu. So kena bagi tahulah. Tamen shi, mereka ialah. Ada siapa? Ada mak, papa, ada ayah, papa, ada mak, mama. Okey, ada satu orang abang. Satu orang abang, dia akan jadi ge. Okey. Kemudian ada 2 orang adik perempuan. 2 orang adik perempuan, dia akan jadi 2个妹妹。2个妹妹。Kemudian tutupkan dengan diri sendiri. Dan saya. Dan saya. Dia akan jadi 和我 dan saya. Okey. Kemudian yang ketiga, kalau orang tanya, ni you, contoh ni you 姐姐吗? Ni you 姐姐吗? Dia tanya, awak ada kakak tak? Ni you 姐姐吗? Awak ada kakak ke? Kalau awak ada, awak jawab 我有姐姐。我有姐姐。Saya ada kakak. Kalau awak tak ada kakak, awak guna perkataan 没有. So dia akan jadi 我没有姐姐。我没有姐姐。Saya tak ada kakak. Okey. So siapa yang belum scan kedatangan, awak boleh scan dahululah. Kalau terlepas tadi yang depan tadi tu, so kat belakang ni pun ada, sama juga. So bila awak scan, tolong pastikan dengan login menggunakan email MOE, dan awak akan terus pergi ke pautan Google Form itu. Kemudian Google Form sila pastikan yang awak scan kehadiran sebelum pukul 12 malam nanti. Okey. So dah tamat semuanya. Sekarang saya nak kamu buat latihan. Okey, so latihan ini ada dekat muka surat 23 dan juga muka surat 24. So boleh buka dahulu latihan pada muka surat 23. Baik. Latihan dalam muka surat 23 itu ialah latihan mendengar, di mana arahan dia ialah, okey, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah gambar kat sini. Okey, saya akan bacakan satu pernyataan untuk gambar tersebut. Kalau awak rasa pernyataan itu sesuai dan juga betul dengan gambar, so awak tandakan right. Kalau awak rasa jawapan itu ataupun pernyataan itu tak sesuai dengan gambar tersebut, awak tandakan pangkah. Okey, so yang ini mendengarlah. Awak dengar pernyataan yang Lausya bacakan ini. So kalau awak rasa dia betul, awak right. Kalau awak rasa dia salah, awak tandakan pangkah. Okey, baik. So kita tengok pada gambar yang pertama ini. Okey, so gambar yang pertama ini ialah gambar rumah, kan? Okey, so dengar pernyataan Lausya, sesuai ke tidak dengan gambar ini. Saya ulang 2 kali ya. Pernyataan dia ialah 这是我的学校。这是我的学校。Saya ulang sekali lagi. 这是我的
sui xiao. Okay. So, sesuai ke tidak dengan gambar rumah ni? Kalau sesuai, tandakan right. Kalau tak sesuai, tandakan pangkah. Okay. Je shi itu maksud dia ialah ini ialah. Je shi itu maksud dia ialah ini ialah. So, pernyataan lao shi tadi. Je shi wo de sui xiao. Okay. Baik. Soalan yang nombor 2. Soalan nombor 2 ialah okey, pernyataan yang nombor 2 ialah 我家有10个人. Saya ulang sekali lagi. 我家有10个人. Saya ulang sekali lagi. 我家有10个人. Okay. So, awak tengok kalau sesuai pernyataan itu dengan gambar ini, so awak tandakan right. Kalau tak sesuai, awak tandakan pangkah. Kat situ, pada pernyataan itu, pada penekanan ini pada perkataan geren. Kat situ saya sebut 10 geren. So, sesuai ke tidak? Okay, next. Soalan nombor 3. Okay, gambar nombor 3 ialah 我有弟弟. 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 Okay, so kalau sesuai, tandakan right. Kalau tak sesuai dengan gambar, tandakan pangkah. Okay, seterusnya gambar yang keempat. 我的家有4个人. 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 Okay, so kalau awak rasa pernyataan lao shi itu sesuai dengan gambar nombor 4, awak tandakan right. Kalau awak rasa tak sesuai, tandakan pangkah. Okay, baik, seterusnya soalan yang seterusnya ialah soalan perbualan ini. Okay, soalan perbualan ini nampak tu dia berbual A dengan B. Dalam arahan dia untuk kamu berbual dengan rakan sekelas, tapi sekarang kita tak boleh buat dalam kelas kan. So tugas kamu ialah kamu jawab soalan ini, tulislah dalam pinyin. Okay, kemudian kamu hantarkan voice recording kamu pada B saja. Okay, pada yang kamu jawab ini saja, hantarkan voice recording. Okay, yang ini awak hantar snap. Okay, awak snap dengan gambar. Yang Musyak 24 ni pun awak snapkan juga dan hantar voice sebutan. Saya nak dengar sebutan kamu pada jawapan dekat jawapan dia dekat bahagian B saja. Okey. Baik. So, kita tengok apa yang dia tanya. Okey, A ni dia tanya, "Ni jia you ji ge ren?" Okey. 你家有几个人? Okey, so kat sini dia punya kata tanya ialah pada perkataan ji. Maksud dia ialah berapa. So, 几个人 maksud dia apa? Kalau lupa, tengok balik tadi. Kita dah belajar. So, awak jawablah. 我家有 berapa orang lah kat sini. Okey, so awak letakkan nombor dekat sini. Okey, hati-hati kalau 2 orang saja dalam keluarga kamu, jangan guna tapi guna liang. Okey, kalau 10 ke 11 ke, guna macam tadi yang Lao Shi dah ajar. Okey, kemudian dia tanya lagi, 他们是谁? 他们是谁? Kat sini kata tanya dia ialah pada perkataan 谁. Maksud dia ialah siapa. Okey, so awak akan bagi tahulah siapa ahli keluarga kamu. 他们是 mereka ialah, bagi tahulah papa, mama, berapa orang abang, berapa orang adik, dan jangan lupa kena letakkan last sekali dan saya. He, wo. Tutupkan dengan diri sendirilah, dan saya, he, wo. Okey. Kemudian yang terakhir dia tanya,
你有没有姐姐 OK 你有没有姐姐kat sini dia tanya 有没有 maksud dia apa ada ataupun tak ada ni 有没有姐姐 awak ada ke tak ada kakak so kalau awak cakap awak ada kakak awak jawab 我有姐姐 kalau tak ada jawablah 我没有姐姐itulah okey so yang ini kamu snap buat dengan pernyataan Lao She tadi dah dengar kemudian kamu tandakan right ataupun pangkah kemudian snapshot hantar dalam GC so yang ini pun sama juga awak tulis dahulu kemudian awak snap hantar dalam GC dan juga recording awak baca yang bahagian B ini jawapan kamu saya nak kamu sebut dan baca ayat tersebut dan hantar voice recording okey baik so itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini ada sebarang soalan boleh tanya Lao She dalam grup WhatsApp dan jangan lupa untuk hantar latihan dan juga scan kehadiran latihan dan juga scan kehadiran adalah bukti yang kamu mengikuti kelas ini awak mengikuti video pembelajaran ini kalau awak tak buat latihan maksudnya awak tak tengoklah video ni kalau awak tak scan kehadiran pun sama juga buktikannya awak tak tengok video Lao She okey so itu sahaja kita jumpa lagi 再见